Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini. Setelah semalam kita bertemu dan semalam saya tak apa, sihat sikit, tekak sakit sikit. Hari ni alhamdulillah sembuh sikit lah. Tapi ada lagi lah sikit-sikit. Dia sebab tu ada ayat kosong lepas ni. Takut kering tekak. Jadi pada hari ini kita akan membahaskan berkaitan salah seorang sahabat Nabi SAW. Sebelum kita masuk dalam kitab Da'watul Anbiya, kita bahas tentang Ma'rifatus Sahabah, iaitu kita mengenali sahabat. Semalam kita dah mengenali seorang sahabat, iaitu Khubayb bin Adi, yang mana kita telah sebutkan dia antara yang mana dibunuh ketika mana dibunuh oleh musyrikin. Dan hari ini kita akan bercerita tentang salah seorang sahabat yang mana Rasulullah sebut dia Ibnu Ummi Abdin. Ada pernah dengar nama Ibnu Ummi Abdin? Siapa dia? Mungkin kalau sebut Ibnu Ummi Abdin kita tak kenal. Tapi kalau sebut nama yang mana selalu kita dengar, mungkin kita akan kenal. Dia ini adalah sahabat yang mana sahabat yang awal, yang first membaca Al-Quran secara jahar, terang-terangan di Mekah. Iaitu waktu zaman musyrikin Mekah menindas para sahabat, dialah orang yang pertama yang awal membaca Al-Quran dengan kuat, jahar, sehingga dia dipukul. Rasanya siapa sahabat ni? Ibnu Ummi Abdin ni. Pernah dengar nama? Nama dia, bukan nama dia Ibnu Ummi Abdin, tapi Rasulullah sebut Ibnu Ummi Abdin. Nama dia sebenar adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu Abdullah ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Tetapi dalam hadis yang mana Rasulullah sebut, nama dia ataupun Rasulullah panggil lebih tepat adalah Ibnu Ummi Abdin. Sebab mak dia Ummi Abdin. Nama dia Abdullah bin Mas'ud, tapi mak dia nama Ummu Abdin. Sebab tu Rasulullah kata, siapa yang mana nak baca Al-Quran, man ahabba ayyaqra Al-Quran, siapa yang mana suka nak baca Al-Quran seperti mana fresh diturunkan, maka falyaqra'hu, hendaklah dia baca Al-Quran seperti mana ala qiraati, seperti bacaan sahabat yang kita sebutkan ni, Ibnu Ummi Abdin. Itu sebab mak dia adalah nama Ummi Abdin, sebab tu dia dikenali sebagai Ibn Ummi Abdin. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang mana yang rapat dengan baginda. Nama dia Abdullah bin Mas'ud, tapi Rasulullah panggil dia kadang-kadang Ibnu Ummi Abdin. Sebab tu bila sebut Ibnu Ummi Abdin, kita macam mungkin ada kenal, ada tak kenal. Sebab itu bukan nama dia lah Ibnu Ummi Abdin, Rasulullah dia panggil dia. Dia ini antara sahabat yang mana yang awal memeluk Islam. Dia memeluk Islam, dia dikatakan dua pandangan. Yang pertama, dia sahabat ke-6 yang memeluk Islam. Yang kedua, dia sahabat yang ke-20. Jadi nak kata dia tetap sahabat yang awal-awal yang mana memeluk Islam. Dan dia memeluk Islam ketika masa dia masih muda. Dia masih muda lagi, dia masih kita katakan remaja. Ketika itulah dia memeluk Islam. Sebab waktu dia kecil, dia mengembala kambing. Sebab tu kita lihat orang-orang hebat seperti Nabi SAW, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Orang-orang hebat mereka mengembala haiwan, mengembala kambing ketika mereka masih remaja ataupun masih kecil. Kerana nak menunjukkan mengembala haiwan ataupun binatang itu memerlukan kesabaran, memerlukan masa dan lain-lain. Sebab tu kita tengok orang-orang hebat, mereka ada kalanya mereka memelihara kambing ketika mana masih kecil lagi. Dia ini Ibnu Mas'ud, dia meninggal ketika lebih kurang tahun 32 Hijrah, ketika pemerintahan Osman. Walaupun kita ketahui dia ini ada jawatan, dia pegang jawatan berkaitan Baitul Mal, berkaitan kewangan. Tetapi bila mana zaman Osman lucutkan jawatannya. Asalnya zaman Umar dia ada jawatan berkaitan Baitul Mal, kewangan dan lain-lain, Ibnu Mas'ud. Tetapi bila mana sampai zaman Osman lucutkan jawatannya. Bukanlah ada masalah peribadi apa, tak ada. Dan kita pun tak jumpalah nak melihat Ibnu Mas'ud ni dia cerca Osman, tak ada. Walaupun Osman telah melepaskan jawatan ataupun melucutkan jawatan yang ada pada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tidak mencerca. Dia taat kepada khalifah ketika itu. Nak menunjukkan para sahabat ni, mereka taat kepada khalifah ketika itu. Sama juga macam kita tengok tentera-tentera pada zaman Umar, Abu Bakar. Ada general yang mana diturunkan pangkat, tetapi mereka tetap setia. Itu kita tengok bagaimana para sahabat. Dan seterusnya adalah keistimewaannya, yang mana kita sebutkan tadi keistimewaannya, salah satunya dia antara orang yang awal memeluk Islam, orang yang ke-6 ataupun ke-20. Dan kedua adalah dia adalah kita sebutkan seperti mana kita katakan tadi, orang pertama yang mana membaca Al-Quran terang-terangan. Bukan ramai yang berani macam tu.
Bayangkan kalau kita hidup di satu tempat yang mana kalau kita zahirkan Islam saja pun kena tindas. Bukan kita baca Quran, zahirkan kita ni Islam, itu berkena tindas. Mungkin ada kat negara-negara tertentu, kalau mereka tahu kita ni, oh dia bangsa saya sekian, dia ni agama saya sekian, mungkin orang akan pandang serong. Ini Ibnu Mas'ud bukan hanya dia mengisytiharkan Islam, tetapi dia membaca Al-Quran secara jahar, terang-terangan di Mekah, sehingga ramai orang Quraisy mengambil tindakan kepada dia. Itu kelebihan dia. Ibnu Mas'ud ini, dia bertubuh kecil. Dia bukanlah orang yang mana maksudnya betis dia kecil. Betis dia kecil sehingga kan ada hadis yang mana kita tengok Rasulullah pun tegak sahabat-sahabat yang mana yang gelak sebab tubuh dia ataupun sebab betis dia kecil. Iaitu ada riwayat menyebutkan wa kana daqiqas saqain, iaitu Ibnu Mas'ud ni dia daqiqas saqain, betis dia tu kecil. Dan pada satu hari ada riwayat menyebutkan angin ini tolak sampai tersingkap dia punya kain dia. Nampaklah betis. Kalau angin tolak kita ataupun sahabat-sahabat daripada tengah panjat apa-apa di situ, angin tolak sampai tersingkap betis dia. Betis bukan aurat. Kemudian sahabat-sahabat gelak. Ada riwayat menyebutkan bahawasanya fadahikal qaum, maksudnya mereka gelak, ketawa. Disebabkan apa? Disebabkan kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Bila mana Nabi SAW nampak ataupun dengar sahabat-sahabat tergelak, Rasulullah pun tanya, sebab apa gelak ni? Ada apa? Mereka menjawab disebabkan dia gelak kerana kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi SAW bersabda, lahuma asqalu fil mizan min Uhudin. Maksudnya kedua-dua betis tu, lahuma, kedua-dua betis kecil itu asqalu fil mizan, lebih berat jika diletakkan di atas timbangan al-mizan nanti, min Uhudin, daripada bukit Uhud. Kita tahu bukit Uhud besar mana? Berat, besar. Kalau kita tengok gunung Jerai ataupun bukit-bukit apa kat sini pun besar dah. Apatah lagi kita tengok bukit-bukit yang lain. Bukanlah nak katakan saiz itu. Maksud kita nak katakan bukit mana-mana pun bukit dia berat lah. Berat lagi pada bangunan yang kita ada ni. Nak katakan bahawasanya lahuma asqal, kedua-dua betis itu lebih berat daripada Uhud. Ni sebab itulah ada perbahasan dalam kalangan ulama nanti di akhirat nanti, kita akan ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan diletakkan buku amalan ke? Diletakkan kita di atas tu ke bagaimana? Bila kita kata diletakkan kita atas tu, bukanlah nak timbang siapa berat ni dia masuk syurga, bukan. Tapi tak amalan juga lah. Tapi apa yang ditimbang? Kita tahu memang amalan ditimbang. Tapi apa diletakkan? Adakah buku? Ataupun adakah kita yang akan duduk atas tu? Kemudian amalan kita. Kerana Nabi SAW sebut lahuma asqal, kedua-dua betis itu lebih berat daripada Uhud. Jadi sebab itulah ulama berbahas apa yang akan diletakkan di atas mizan nanti. Bila mana nak neraca timbangan itu diletakkan apa? Memang kita tahu amal, tapi apakah diletakkan buku amalan ataupun kita yang berada di atas itu? Jadi ulama khilaf berkaitan hal itu. Kesimpulan yang kita nak katakan, walaupun dia bertubuh, dia punya kaki tu kecil, tetapi berat. Sama juga macam kita. Mungkin kadang-kadang kita bergurau kawan kita terlajak. Kita mungkin tersebut berkaitan badannya ke, kita mungkin memainkan kulit dia ke, warna kulit dia, mungkin kulit dia agak mungkin gelap ke apa, kita pun ejek kulit dia. Tak boleh macam tu. Kerana apa? Sebab sahabat-sahabat ni bukan ejek pun, dia gelak je. Gelak pun Rasulullah kata lahuma asqal, ni dua betis ni lagi berat bila mana ditimbang di atas mizan nanti berbanding bukit Uhud. Jadi kesimpulannya dalam hidup kita ni, mungkin kadang-kadang niat kita nak bergurau, tapi tanpa kita sedar, kita telah menyakitkan hati kawan kita. Sebab tu kita kena menjaga berkaitan hal ini. Yang seterusnya adalah Abdullah bin Mas'ud ini, dia dikatakan ketika nak meninggal dunia, perut dia naik sikit. Maksudnya perut dia dikatakan buncit sikit. Ibnu Mas'ud ketika meninggal dunia seperti dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menukilkan daripada ulama salaf yang lain, iaitu ada ulama salaf melihat Ibnu Mas'ud ini waktu dia macam nak wafat dah. Maksudnya dah tua lah, kita kata perut dia agak naik sikit lah. Maksudnya agak buncit sikit ketika itu. Selain itu, kelebihan Abdullah bin Mas'ud, dia ni antara orang yang rapat dengan Rasulullah. Dia yang mana selalu berada bersama Rasulullah SAW. Sehingga mana ada hadis yang mana mengatakan bahawasanya sahabat ada yang ingat, dia persangka Ibnu Mas'ud ni min ahlil bait. Maksudnya sahabat ingatkan Ibnu Mas'ud ni keluarga Rasulullah. Kalau kita ini, kita anggap seseorang tu the family sekian-sekian, maksudnya apa? Rapat lah. Contoh kalau kita nampak kita rapat dengan kawan kita, kita tahu mereka ni rapat sebab kawan. Kita dapat agak contoh dalam kalangan kita ke, kat mana-mana, kat pejabat ke apa ke, kat perumahan, kalau kita nampak 2 orang ni rapat, 3 orang ni rapat, kita tahu mereka ni apa, walaupun rapat tapi kawan, bukan keluarga. Tetapi ada sahabat
Yang mana mereka ingat Ibnu Mas'ud ni keluarga Rasulullah, kerana nak cakap terlalu rapatnya Rasulullah dan juga Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan kalau kita tengok riwayat ini disebutkan bahawasanya wa manura Ibnu Mas'ud wa ummuhu illa min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kami tidak memandang Ibnu Mas'ud dan mak dia ni, melainkan kami menyangka, kami ingatkan mereka ni family Rasulullah. Kerana apa? Disebabkan yang pertama, min kasrati dukulihim, disebabkan banyaknya dia ini masuk ke rumah Rasulullah. Itu Ibnu Mas'ud ni, dia banyak kali masuk rumah Rasulullah. Sahabat-sahabat lain tak boleh masuk sesuka hati rumah Rasulullah, melainkan diberi keizinan. Itu sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain, mereka nak masuk rumah Rasulullah, boleh tak? Boleh dengan keizinan. Tapi Ibnu Mas'ud tidak. Maksudnya selagi mana pintu terbuka, itulah keizinan telah diberikan. Maksudnya pintu terbuka, dia dapat masuk dalam rumah Rasulullah. So, kita, kalau pintu rumah orang terbuka, belum tentu kita boleh masuk. Kena bagi salam dulu, minta izin. Dia bagi masuk, boleh masuk. Tapi Ibnu Mas'ud tidak. Ibnu Mas'ud, kalau pintu rumah Rasulullah terbuka, maksudnya telah diberi keizinan bagi dia. Sebab itu sehingga sahabat lain ingatkan dia ni family Rasulullah. Dia ingatkan dia min ahlil bait, tapi dia bukanlah. Nak katakan disebabkan min kasrati dukulihim, banyak dia masuk rumah baginda Nabi SAW. Dan seterusnya waluzumihim, dan juga dia selalu mulazamah bersama Nabi SAW. Ada riwayat-riwayat menceritakan Ibnu Mas'ud ni antara sahabat yang mana dia ini kadang-kadang dia bawa selipar Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau kita zaman sekarang lah, mungkin kita nak berkhidmat kat siapa, kat ayah ke, kat guru ke apa. Contoh, macam masjid zaman sekarang ni. Kasut mungkin seorang tu dia masuk masjid, dia masuk kat sini, tapi nak keluar belah tu. Maksudnya Ibnu Mas'ud ni dia ambil kasut, dia letak kat mana tempat yang Rasulullah nak pakai nanti. Itu Ibnu Mas'ud. Dan juga Ibnu Mas'ud ni dia antara yang mana kalau Rasulullah nak qada hajat, dia lah maka ambil ayak ke apa ke untuk membantu Rasulullah dalam permusafiran. Sebab itu nak menunjukkan dia rapat dengan Rasulullah sehingga orang ingat dia ni family baginda. Sampai macam tu sekali. Selipar Rasulullah pun dia akan jaga pegang. Rasulullah nak pergi qada hajat pun dia akan bersama. Maksud bukan dia pergi tengok, tak. Dia ambil lah ayak ke benda-benda yang untuk istinja. Jadi nak menunjukkan dia ini selalu mulazamah bersama baginda Nabi SAW. Sebab tu tak pelik orang menyangka mereka ni keluarga, walaupun hakikatnya tidak. Kita semua ni adalah kita keluarga dalam Islam, tapi bukanlah keluarga yang mana kita katakan dari segi darah kita dalam keturunan. Okey, yang seterusnya berkaitan Abdullah Ibnu Mas'ud lagi. Seperti mana yang mana kita sebutkan, dia ini kelebihannya adalah berkaitan Al-Quran. Sebab tu hadis yang mana kita sebutkan tadi, dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ay yaqra al-Quran ghaddan kama unzil, falyaqra'hu ala qiraati ibni Ummi Abdin." Rasulullah kata, man ahabba, siapa yang suka, siapa yang nak ayaqra al-Quran, yang nak baca Al-Quran seperti mana Quran itu diturunkan, falyaqra'hu ala qiraati ibnu Ummi Abdin, hendaklah dia baca Al-Quran dengan seperti mana bacaan Abdullah bin Mas'ud tadi, ibnu Ummi Abdin. Jadi nak mengatakan dia ini Rasulullah yang sebut dia ibni Ummi Abdin, bukan Rasulullah dengar ataupun bukan asalnya orang lain lah. Rasulullah antara yang awal yang menyebutkan begini. Sebab mak dia kita katakan Ummu Abdin. Yang seterusnya, keilmuan Ibnu Mas'ud ini sehingga kan jika ada Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat lain tak mau jawab soalan. Contohnya kalau orang tanya soalan dekat kita ke, sebab tu kadang-kadang kat grup WhatsApp kalau ramai-ramai ustaz, ada banyak ustaz kan tu, kita tanya soalan, ada kadang-kadang ustaz dia tak jawab. Sebab apa? Dia segan dengan ustaz-ustaz yang lain. Sebab maksudnya dia bagi kat ustaz-ustaz lain lah yang jawab. Sama juga kat Facebook, kalau dia tag 3-4 ustaz kan, kadang-kadang seorang pun tak jawab. Sebab apa? Dah tag ramai-ramai macam tu. Mereka segan lah, maksudnya mereka mengiktiraf, menghormati keilmuan orang lain. Sebab itu ada sahabat yang mengatakan, la tas'aluni madama hazal habru fikum. Maksudnya adalah, jangan kamu tanya aku, la tas'aluni, jangan hampa tanya aku soalan selagi mana tokoh besar ni, ulama besar ni, fikum, masih berada dalam kalangan kamu. Maksudnya sahabat-sahabat bukanlah mereka kedekut ilmu, tak. Tapi bila mana ada Abdullah bin Mas'ud, mereka kata jangan hampa tanya aku, utamakan dia. Maksudnya mereka menghormati ketokohan Abdullah bin Mas'ud kerana keilmuan yang ada pada diri dia. Jadi sebab itulah seperti mana kita sebut, sahabat Nabi ada ramai, lebih kurang ada pandangan kata 300,000, ada mengatakan 400,000 dan lain-lain. Dan dalam 300,000 itu yang faqih, yang maksudnya dia dapat bagi fatwa hanya 30 lebih je. Maksudnya 30 ke 50.
Nak katakan bukan ke semua sahabat mereka mengetahui tentang hukum hakam agama secara menyeluruh. Bukan semua. Sebab tu tak pelik kita dah tengok kadang-kadang sahabat benda yang simple macam tak tahu. Sebabnya mereka pergi, ada yang pergi berdagang, ada yang pergi meniaga, sahabat bekerja. Mereka bukanlah selalu semua duduk mulazamah Rasulullah. Sebab tu ada riwayat Umar dia selang-seli dengan kawan dia seorang. So sekali hari ni orang tu pergi dengar kat masjid Rasulullah, esok Umar pula selang-seli. Sebab susah zaman tu. Nak pergi kerja cari rezeki, nak menunjukkan sahabat tu bukan duduk saja, mereka cari rezeki. Kemudian bila mana mereka dah habis kerja, mereka pergi pula dengar kuliah Nabi ataupun dengar apa yang Rasulullah nak cakapkan, belajar dengan baginda Nabi SAW. Itu para baginda bagaimana, ataupun para sahabat bagaimana mereka menuntut ilmu. Sebab tu kadang-kadang ada yang berbeza-beza. Kita nampak hadis-hadis macam kita kata, takkanlah sahabat tak tahu. Ya, benda tu logik. Sebab zaman tu Islam maksudnya syariat masih baru. Syariat berkaitan apa yang diturunkan oleh Rasulullah masih baru. Dan ada hukum yang berubah-ubah. Kita dah sebut banyak kali lah hukum berubah-ubah. Macamnya contoh, awal-awal Islam boleh bercakap tentang solat, tetapi bercakap berkaitan masalah solat. Seperti mana rakaat berapa dah. Awal-awal Islam. Contohnya pada kita seseorang yang masbuk, yang masuk lambat. Pada awal Islam dulu, tapi hukumnya dah dihapuskan lah. Boleh tanya rakaat ke berapa dah. Ada riwayat menceritakan sedemikian. Bila mana turun ayat Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, barulah sahabat tak boleh bercakap dalam solat. Nak katakan hukum berubah-ubah. Jadi logik. Kalau ada sahabat ni mungkin dia tak tahu tentang hukum ni, dia tak tahu dah dihapuskan hukum tu. Benda tu bukanlah benda yang mana kita nampak pelik. Sebab zaman Rasulullah 300,000 sahabat. Terlalu ramai. Jadi adalah yang mana mungkin terlepas satu dua maklumat berkaitan hal itu. Tadi kita sebutkan Abdullah ibn Mas'ud dan Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud, antara kelebihannya yang utama adalah dia ini seorang yang mana sahabat yang memang ilmu berkaitan Al-Quran dia ambil. Kerana ada riwayat yang mana menceritakan Nabi SAW pernah sebut dekat Ibn Mas'ud, "Iqra' alayya." Wahai Ibn Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untuk aku. Bayangkan kalau Rasulullah yang suruh Ibn Mas'ud baca Al-Quran kat kita. Maksudnya kalau kita pergi kat mana-mana lah, mana-mana ulama besar kan, dia yang mana suruh kita baca Al-Quran kat dia, dia nak dengar. Kemudian bila mana Rasulullah kata ke Ibn Mas'ud, "Iqra' alayya." Bacalah Al-Quran untuk aku. Kemudian Ibn Mas'ud pun kata, "Aqra' alayka." Adakah aku nak kena baca kat engkau? "Wa alayka unzil." Dan kepada engkau lah sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya nak kata apa? Takkanlah aku ni nak baca Quran kat engkau, sedangkan Al-Quran tu memang diturunkan untuk engkau. Itu tawaduk lah. Bukan dia nak menolak perintah Rasulullah. Tak. Nak katakan Rasulullah yang mana diturunkan, Jibril turunkan Al-Quran, bawa jumpa kat Rasulullah. Takkanlah kita ni yang kerdil ni layak nak baca Al-Quran di sisi Rasulullah. Itu maksud Ibn Mas'ud. Kemudian bila mana Rasulullah suruh Ibn Mas'ud baca Quran, "Iqra' alayya," Ibn Mas'ud pun baca. Sampailah pada ayat-ayat tertentu, maka Ibn Mas'ud pun dia berhenti. Dan dia nampak ayat mata Nabi SAW mengalir. Sebab Rasulullah sedih ataupun mengingati satu ayat itu yang mana apa akan terjadi di akhirat nanti. Rasulullah pun mengalir ayat mata. Dan riwayat ini kalau kita tengok ada diriwayatkan kalau kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah. Dalam bab berkaitan tangisan Nabi SAW. Sebab dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi dia menyusun hadis-hadis berkaitan tangisan Rasulullah. Rasulullah pernah menangis beberapa kali. Antaranya disebabkan anak baginda Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah menangis. Dan juga beberapa lagi peristiwa lain yang mana menyebabkan baginda sedih, baginda menangis. Sebab tu nak katakan agama Islam kita ini adalah agama yang menjaga perasaan. Sebab itu kita tengok seperti mana orang-orang yang mana ihdad. Ihdad tu kita katakan berkabung untuk wanita. Wanita yang mana kematian suami, mereka ada tempoh untuk ihdad untuk berkabung. Mereka ada berkabung beberapa hari. Antaranya 4 bulan 10 hari untuk wanita yang kematian suami. Sebab apa mereka tak boleh nak kahwin terus? Banyaklah hikmah disebutkan. Antara salah satunya, tak mau cercaan kepada mereka. Maksudnya orang cerca mereka. Mereka kena menghormati. Maksudnya perempuan tu dia kena hormati keluarga suami masih bersedih. Cuba bayangkan perempuan dia baru saja, contohnya baru kematian suami, sehari lepas tu dah kahwin lah. Apa orang akan kata? Masyarakat akan kata apa? Dia ni baru tinggal sehari dah kubur pun masih merah, dah kahwin lain lah. Tapi sebab tu Islam dia jaga semua benda-benda ni. Tempoh dia ada ihdad tu berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi maksudnya Islam menjaga, meraihkan perasaan.
dan mengelakkan kita daripada terkena fitnah. Dan juga kita tengok dalam masa yang sama, agama tidak terlalu ketat. Contoh, kalau untuk perempuan yang dalam ihdad berkabung itu, dia mungkin nak keluar sebab nak pergi hospital ke, ataupun dia ada urusan penting yang mana dia kena keluar. Contohnya dia cari nafkah, dia kerja. Kalau dia tak keluar, dia kena pecat, dia tak ada kerja, maka dia benarkanlah untuk masalah tertentu. Tapi dia tak bolehlah make up ke apa, tak boleh yang tu sebab dia dalam ihdad berkabung. Jadi nak kata agama kita tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar sampai membuka semua benda untuk masuk ke dalam agama. Jadi sebab itulah agama meraihkan ke semua sudut. Kalau kita tengok orang jahiliah dulu, setahun tempoh mereka untuk bila mana orang yang mana kematian suami dia, setahun mereka kena duduk kat rumah. Islam datang, Islam membebaskan wanita, maksudnya tidak terlalu ketat seperti mana jahiliah. Setahun itu lama untuk perempuan duduk rumah. Jadi Islam hanya letak 4 bulan 10 hari. Sebab tu kita tengok agama kita ini menyeluruh, dia menjaga kesemua aspek yang ada. Jadi sebab itu kita lihat agama mengiktiraf perasaan. Demikian berkaitan marah, baginda juga ada marah, sedih. Rasulullah ada sedih, tapi tak boleh meratap kat kubur. Rasulullah juga bersedih, tapi Rasulullah tak meratap. Rasulullah juga pernah marah, tapi bukanlah marah sentiasa. Ada keadaan tertentu. Rasulullah akan marah waktu bila? Kalau kita tengok Rasulullah akan tegas marah berkaitan agama. Bila ada sahabat yang baca Quran jadi imam, baca lama panjang sangat, Rasulullah buat apa? Rasulullah tegur. Sebab itu menyebabkan fitnah untuk orang. Tapi bila mana dalam keadaan sahabat tu dia tak tahu, ataupun sahabat tu dia tak tahu hukum hakam yang kita sebut tadi, ada hukum berubah, dia bercakap semayang ke apa, sahabat Rasulullah tegur elok-elok. Jadi sebab itu Rasulullah ni metod berbeza-beza lah dalam berdakwah ini. Hadis yang seterusnya adalah berkaitan Abdullah bin Mas'ud al-Quran. Iaitu ada riwayat yang mana Ibnu Mas'ud mengatakan qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan. Iaitu Ibnu Mas'ud kata aku baca dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surat dengan Rasulullah, 70 surah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70 tu banyak. Dalam Al-Quran kita surah-surah yang ada itu 70 surah. Abdullah bin Mas'ud dia baca direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia tahu kat mana turun, apa yang betul, apa yang salah. Jadi sebab itu kenapa Ibnu Mas'ud ni dia ambil ilmu dia berkaitan Al-Quran. Dan sebelumnya Ibnu Mas'ud kata apa? Dia mengatakan sesungguhnya aku ini a'lamuhum bi kitabillah walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni la rahaltu ilaih. Dan kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya walaqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu bahwasanya aku ni a'lamuhum, aku lebih mengetahui daripada depa tentang bi kitabillah, tentang Al-Quran ini. Kalau kita tengok sekali imbah, mungkin kita akan kata, bolehkah seseorang tu up diri sendiri? Seolah-olah kalau kita tengok sekali imbah lah. Sebenarnya Ibnu Mas'ud kata ni tak salah. Kita tengok sekali imbah macam seolah-olah Ibnu Mas'ud dia up diri sendiri. Kalau orang yang tak faham lah, tapi hakikatnya tidak. Maksudnya apa Ibnu Mas'ud buat ni boleh, tak ada masalah. Ibnu Mas'ud kata sahabat-sahabat Nabi SAW tahu bahwasanya aku ini a'lamuhum bi kitabillah, aku lebih mengetahui daripada mereka tentang Al-Quran. Adakah timbul persoalan, boleh atau tidak jika sekiranya seseorang itu kita sebut kelebihan diri? Boleh atau tidak? Di sini ada perbahasan dalam kalangan ulama lah. Contohnya macam semalam saya pergi dekat dekat rumah abang kita, iaitu Abang Amirul kita ni, ada sijil-sijil. Bolehkah kalau kita letak macam tu? Jawapannya boleh. Dalam keadaan yang mana kalau kita sebutkan dalam sijil itu tak ada masalah lah. Contoh sebab nak pergi mengurut, kita nak pergi apa-apa, orang kena tahu lah kita punya pendidikan, itu tak ada masalah. Jadi kalau kita nak sebutkan kelebihan diri, boleh jika melibatkan masalah, kata Imam Nawawi. Contoh kalau Ibnu Mas'ud tak sebut macam ni, macam mana orang nak yakin kat dia tentang Al-Quran? Contohnya macam kita pergi mana-mana ke, jumpa doktor mana-mana ke, mestilah kita nak tahu pendidikannya. Contohnya kita pergi ke mana-mana tempat yang mana dia ni kita tak kenal pendidikan dapat mana, sukar kita mungkin nak mempercayai dia. Sebab itulah kalau kita sebutkan kelebihan diri sendiri, itu tidak jadi masalah. Sebab untuk kita yakin dengan apa yang mana orang tersebut dia ada benda tersebut. Sebab itulah waktu saya baca yang ni, saya teringat lah kat rumah abang malam tu ada banyakan itu benda tu. Benda tu maksudnya boleh, tidak ada masalah. Sebab semalam saya pergi rumah abang tu untuk urut tangan sikit, tangan saya sakit. Ada banyak lah, 10 sijil. Boleh lah pergi, nanti kan pergi.
Jadi kita nak katakan bahawasanya kalau kita tunjukkan tentang diri kita apa yang kita ada, boleh jika melibatkan masalah. Ada keperluan. Apa dalil dia? Dalil dia adalah berkaitan, ingat lagi tak kisah berkaitan Nabi Yusuf. Imam Nawawi dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, dia nukilkan boleh kita menceritakan tentang diri sendiri jika ada hajat, kemudian dalil digunakan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta apa? Ij'alni khazainil ard, iaitu dia minta nak jadi apa? Jawatan berkaitan kewangan. Kemudian Nabi Yusuf kata, sesungguhnya aku ni hafizun alim. Aku ni orang yang benar pandai memelihara, pandai menjaga. Dan aku ni alim, orang yang mana ada ilmu tentang benda-benda ni. Jadi kalau sekali imam kita nampak Nabi Yusuf macam cerita tentang diri dia. Maka sebab itulah Imam Nawawi kata, boleh kita cerita tentang diri kita jika ada hajat, untuk keperluan, untuk orang percaya dengan kita. Soalan orang tanya, interview, boleh ke interview? Bos kan tanya apa kelebihan kita, kemudian kita pun cakap sekian-sekian. Waktu dulu saya duduk terfikir juga. Maksudnya waktu kita sekolah, waktu kita tengok kat TV dulu kan, ada interview untuk cerita kelebihan diri, boleh ke? Hakikatnya boleh benda tersebut. Seperti mana kita sebutkan tadi, ada masalah, ada keperluan. Kita sebut itu bukan untuk membangga diri, tapi untuk bagi orang yakin dan percaya dengan kita. Maka itu dibenarkan di dalam agama. Sebab tu kalau kita pergi interview, orang tanya apa kelebihan diri kita, kenapa kami nak kena ambil kerja sini, bolehlah kita sebut kelebihan diri kita, seperti mana yang mana dalil digunakan oleh Imam Nawawi, kisah Nabi Yusuf tadi. Bila mana dia minta untuk jadi jawatan berkaitan kewangan itu, dia kata, sesungguhnya aku ni hafizun, aku ni orang yang mampu memelihara, maksudnya mampu menjaga amanah, dan juga aku ni alim, ada ilmu berkaitan hal itu. Sebab itulah apa yang Abdullah Ibn Mas'ud sebut bukanlah satu kesalahan. Bila dia kata, aku ni a'lamuhum bi kitabillah, aku lebih mengetahui daripada mereka. Maksudnya dia kata tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan, sebab apa Al-Quran itu diturunkan. Dia kata aku lebih mengetahui daripada sahabat yang lain. Bukanlah nak menunjukkan sahabat lain tak alim, bukan itu maksud dia. Sebab itu kalau kita dengar dalam syarah, ada disebutkan, dalam beberapa syarah disebutkan juga bahawasanya bila mana dia kata dia lebih tahu daripada sahabat lain, adakah dia lebih tinggi kedudukan daripada Abu Bakar, Umar dan lain-lain? Tidak, tentulah tidak. Maksudnya dia lebih mengetahui hanya dalam bidang tertentu. Sebab itu kita tengok sahabat-sahabat banyak bidang. Ada sahabat dalam bidang faraid, ada sahabat memang dia benar keilmuanan dalam bidang faraid, ada sahabat mungkin dalam bidang meriwayatkan hadis, seperti Abu Hurairah, banyak hadis dia riwayatkan. Jadi sebab itu bila mana Ibnu Mas'ud dia kata a'lamuhum, dia lebih tahu daripada mereka hanya bidang-bidang tertentu, bukan umum. Sebab kita Ahlussunnah, kita mempercayai para sahabat ini yang mana yang lebih afdal adalah Abu Bakar. Jadi bila mana maksud Ibnu Mas'ud dia kata lebih tahu ini hanya dalam bidang tertentu dalam melibatkan Al-Quran, bukan menunjukkan keseluruhan ilmu Ibnu Mas'ud tahu daripada orang lain, ataupun semua dia lebih tahu daripada orang lain. Bukan itu maksud yang mana disebutkan di sini. Jadi itu yang mana berkaitan Ibnu Mas'ud, sehingga kan ada riwayat menyebutkan khuzul Al-Quran, ambillah Al-Quran ini daripada 4 orang. Itu ada riwayat Rasulullah kata ambil Al-Quran daripada 4 orang. Salah seorangnya siapa? Salah seorangnya adalah Abdullah bin Mas'ud lah, dekat dia. Jadi dia ini sahabat yang besar. Tadi Ibnu Mas'ud dia kata dia tahu Al-Quran ni turun kat mana, kepada sebab apa diturunkan, kenapa. Bila kita dah sebut hadis-hadis tadi yang mana dia ni banyak melazimi baginda, dia travel sekali dengan Rasulullah, dia boleh masuk rumah Rasulullah, jadi tak pelik kenapa dia tahu Quran diturunkan sebab apa. Asbabun nuzul surah ni sebab apa. Kenapa dia tahu? Dia selalu mulazamah, dia selalu bersama dengan baginda Nabi SAW. Jadi logik lah benda ni. Bila dia claim dia lebih mengetahui berkaitan hal itu, dan bila mana dia kata dia lebih tahu daripada sahabat lain, apa lagi yang dia kata? Dia kata kalaulah ada sahabat yang lebih mengetahui daripada aku, la rahaltu ilaih, aku akan pergi bermusafir, travel, jumpa sahabat tu. Kalau sahabat tu dia lebih mengetahui daripada aku. Dan ada salafus salih mengatakan bahawasanya bila mana sepanjang dia duduk dengan para sahabat, dia tak pernah dengar pun sahabat mengingkari perkataan Ibnu Mas'ud ini. Kan dari Ibnu Mas'ud dia kata aku ni a'lamuhum, aku lebih tahu. Dan ada salafus salih kata sepanjang aku duduk dengan sahabat-sahabat, tak ada orang pun pernah dia iktiraf, dia kritik perkataan Ibnu Mas'ud yang dia sebutkan tadi itu. Salafus salih itu dia tak dengar perkataan itu. Jadi ini nak menunjukkan bahawasanya keilmuan Abdullah Ibn Mas'ud, walaupun tak dinafikan, masih ada khilaf lah
Ibnu Mas'ud sahabat ada juga kritik dan pandangan dalam bidang-bidang lain, bidang fiqh ke bidang apa, itu biasa dalam kalangan sahabat. Kita akan tengok perbezaan dalam masalah fiqh banyak dalam kalangan sahabat, itu biasa. Tapi yang kita katakan ni salafus salih seperti Ibn Syaqiq, dia tak pernah dengar pun orang mengingkari perkataan Ibnu Mas'ud yang tu berkaitan hal itu menurut dia. Dan Ibnu Mas'ud ini dia pergi ke Kufah, dia dihantar ke Kufah untuk berdakwah di sana. Sebab itu, ataupun dia duduk di sanalah, dia ada benda tertentu dia buat berkaitan jawatan-jawatan tertentu. Sebab itu kita tengok mazhab Hanafi, mereka banyak ambil pandangan Ibnu Mas'ud dalam bab hukum. Sebab dalam hukum hakam kita tahu setiap mazhab tu dia ada rujukan utama sahabat dia tersendiri. Kalau di Kufah, antara yang mana kita tahu Kufah ni tempat mazhab Hanafi lah, terutamanya di kawasan Iraq dan lain-lain, itu mazhab Hanafi banyak di situ. Mereka ahli ra'yi. Abdullah bin Mas'ud antara tokoh yang mana selalu pandangan-pandangan dia diambil oleh siapa? Diambil oleh mazhab Hanafi dalam bab berkaitan hukum hakam. Jadi sebab itulah kita tengok dia ni seorang yang faqih, dia seorang yang alim. Kita dah sebutkan tadi kenapa sahabat Nabi pun depa tawaduknya depa bila ada Ibnu Mas'ud, depa kata la tas'aluni, jangan tanya aku bila mana ada Ibnu Mas'ud. Jadi sebab itulah mazhab Hanafi mereka lebih cenderung mengambil pandangan-pandangan Abdullah bin Mas'ud dalam beberapa permasalahan agama, ataupun kebanyakannya mereka akan ambil. Huzaifah, sahabat Rasulullah, pernah ditanya. Huzaifah dia pernah ada yang mana bertanya kepada dia berkaitan apa? Berkaitan seseorang lelaki yang mana dekat, rapat ataupun bukan rapat, yang mana dia ini boleh dijadikan sebagai role model, yang mana kelihatannya akhlak dia sama macam Rasulullah. Siapa? Huzaifah ditanya soalan ni. Maksudnya siapa role model ni yang kami dapat ambil dia punya akhlak dia, dia punya ciri-ciri dia ni, yang mana ciri dia ni sama dengan Nabi SAW. Ditanyakan pada Huzaifah. Huzaifah tak jawab pun. Orang ni adalah Abu Hurairah ke, ataupun Salman Al-Farisi ke, Abu Bakar ke, tidak. Siapa yang dijawab oleh Huzaifah ni? Dia mengatakan bahawasanya ma'arifu ahadan aqraba samtan wa hadayan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Tak ada lah orang yang mana yang aku ketahui seseorang yang mana sama dalam mengikut petunjuk yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya nak katakan Ibnu Mas'ud ni dia ni serupa dalam segi akhlak dia, sikap dia ni sama dengan Rasulullah. Dan kita sebutkan tadi, bukanlah ini menunjukkan merendahkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tidak. Mereka itu kita tahu ahli sunnah memandang Abu Bakar yang utama dalam kalangan sahabat. Tapi sahabat lain pun ada kelebihan yang lain, seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni di antara yang mana sama dia punya ciri-ciri dia dengan Nabi SAW. Bukan sama muka, bukan sama dari segi jasad, tidak, tapi sama akhlak dan juga sama dia punya sikap dengan baginda Nabi SAW. Sebab itu kita katakan tadi tidak pelik kalau sama, kerana mereka selalu mulazamah, selalu bersama, travel pergi sana sini, mereka akan bersama. Jadi setelah tentulah akan terikut dengan apa yang mana akhlak Rasulullah SAW. Sama macam kita, kalau kita selalu berkawan dengan mana orang-orang yang mungkin perangai tak elok, kita pun akan terikut dengan sikap mereka sikit. Kalau kita kawan dengan orang-orang tertentu, kita akan ada juga sikit-sikit tu kita akan terikut mereka. Sebab itu kenapa Ibnu Mas'ud ni dia sama dengan Rasulullah. Bila orang tanya sahabat, siapa kami boleh contohkan ni nak sama Rasulullah? Apa kata Ibnu Mas'ud? Kerana dia selalu mulazamah dengan Nabi SAW. Yang seterusnya, sebelum kita pergi kepada tajuk kita akan bahaskan, apa antara nasihat Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ni dia banyak memberikan nasihat, kata-kata mutiara dia. Tetapi salah satu perkara yang mana dia sebutkan, kita sebut satu aja. Ibnu Mas'ud ni antara dia tak suka orang yang mana fariran, yang mana duduk dalam keadaan apa? Duduk dalam keadaan yang mana fariqan, banyak masa lapang, tak buat apa. Maksudnya tak buat apa lah, tak pergi kerja mana, maksudnya dia tak buat kerja lah, dia tak ada apa buat. Ibnu Mas'ud tak suka. Yang mana laisa fi syai'in min amali dunya wala akhirah, wala al-akhirah. Dan dia mengatakan bahawasanya orang yang aku tak suka, orang yang mana duduk saja ni, dia tak buat apa-apa pun berkaitan apa? Laisa fi syai'in min amali dunya. Dia tak buat apa pun dalam amalan dunia dan juga akhirat. Dunia dia tak ada, akhirat tak ada. Maksudnya orang yang duduk saja, dia ni solat benda dan kerja benda, dua-dua tak ada. Ibnu Mas'ud kata aku tak suka tengok orang yang jenis ni, yang perangai macam ni.
Yang dunia dia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sebab tu kita tengok hidup kita ni kadang-kadang kita bukan senang. Mungkin kita tak dapat dunia dan segala isinya secara keseluruhan, tetapi kita juga dalam masa sama kita perlulah mencari akhirat. Janganlah kita dua-dua kita muflis. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Jadi Ibnu Mas'ud nak kata dia tak suka orang yang mana? Orang yang mana laisa fihi syai'. Orang yang tak ada apa-apa pun dalam bab dunia dia fail, bab akhirat agama pun fail. Sebab itu kenapa kita kena menuntut ilmu dan juga mempraktikkan ilmu kita, supaya at least akhirat kita ada. Dunia ni hakikatnya kita dah ada dah. Cuma kita yang mana mungkin tak sedar. Contohnya kita dapat makan. Kita dapat makan. Makan itu adalah nikmat yang mana kita tak sedar. Dan kita dapat lagi benda-benda banyak kenikmatan yang ada. Sebab kalau kita sakit, barulah kita akan merasakan, dulu aku ada nikmat sekian-sekian itu. Aku terlupa. Bila kita dah sakit pun kita akan rasa nikmat tersebut. Kita akan merasakan nikmat selalu kita sebut bila mana nikmat itu telah berlalu pergi dan hilang. Bila benda tu masih ada kat kita, kita abaikan begitu tentu saja. Benda ni saya selalu buat contoh bila 5-6 tahun lepas kat diri saya sendiri. Contohnya apa? Sakit tekak lah. Sakit tekak. Benda ni saya selalu buat contoh kat diri saya sendiri. Saya selalu muhasabah diri sendiri. Waktu kita tak sakit tekak, kita dapat bercakap elok dan kita dapat makan. Sekarang ni bila sakit tekak, nak minum air pun susah. Nak makan pun hilang nikmat. Tak rasa dah. Kita sakit tekak ni nak makan tak rasa apa. Semalam pun lepas kuliah pun mereka ajak makan ke apa, saya pun kata tak apa kita balik tak larat nak makan. Bukan apa, tak rasa apa makan. Macam sia-sia je masuk. Minum air kosong pun sakit. Jadi sebab itulah nikmat tekak ni, bila kita sekarang ni masih elok sihat, mungkin tak rasa. Bila kita dah sakit dah sekarang ni, cakap pun ni baru kita akan rasa ada nikmatnya tekak kita ni. Sama juga macam kita benda kesihatan tubuh badan kita ni. Contohnya abang ni selalu urut, dia tahu lah kadang-kadang ada orang sakit bahu apa, tak boleh nak angkat berat apa. Waktu kita tak sakit, kita tak sedang pun tangan ni adalah nikmat. Bahu kita nikmat. Bila kita dah sakit, baru kita akan merasakan benda tersebut. Contoh tidur. Tidur pun adalah nikmat. Tetapi bila mana ada orang yang menghadapi penyakit tak boleh lena, baru dia akan tahu tidur itu adalah salah satu nikmat. Waktu kita nak tidur, mungkin kita rasa tak ada apa pun tidur ni. Tapi bila mana kita mungkin ditimpa satu benda tak boleh nak pejam mata langsung, nak tidur pun tak boleh. Ada kan kadang-kadang penyakit macam tu. Baru kita akan merasakan tidur sebentar itu adalah nikmat. Sebab Rasulullah pun tidur. Tapi Rasulullah tak tidur terlalu lama lah. Sebab tu kita tengok riwayat-riwayat, Rasulullah membahagikan malam dia dengan ibadah dia tertentu. Demikian ulama salaf yang lain. Jadi dalam kehidupan kita ni banyak dah nikmat yang kita ada. Cuma sama ada kita sedar ataupun sebaliknya. Jadi sebab itulah kita akan merasakan nikmat itu bila mana dia telah berlalu pergi dalam kehidupan kita. Sama macam kawan. Kawan. Bila kawan tersebut, kita ada dengan dia, kita tak rasa tentang keberadaan dia. Maksudnya kita taklah rasa ni sangat. Bila dia dah hilang, barulah kita akan rasa, dia ni dah tak ada ni, kita rasa kekurangan dalam diri kita. Sebab itu benda yang ada di sekeliling kita, kita tak rasa benda tersebut. Sama juga dalam bab kuliah. Dulu contohnya, kalau kita lah duduk kat satu tempat tu ada kuliah sebenarnya, ada kuliah agama. Kemudian bila kita tutup pindah kat tempat lain yang tak ada kuliah, kita akan rasa sunyi yang tak ada kuliah. Tapi dulu waktu tempat ada kuliah, kita tak pergi. Benda ni terjadi kat diri kita sebenarnya. Semua kita ada macam tu. Contohnya, benda ini kalau kita duduk kat tempat tu, macam saya sekarang ni, saya dah fikir, sekarang ni tempat contoh kita duduk, rugi aku tak dapat pergi kuliah sekian-sekian. Dulu duduk situ tak pergi pun. Bila kita dah jauh dah, kita tengok kat YouTube, tengok, rugilah aku dah pindah sekarang ni, duduk kat situ, dapat pergi sekian-sekian. Kita akan rasa benda tu bila benda tu dah tak ada. Benda ni sebenarnya terjadi kat kita semua sebenarnya. Manusia, selagi mana nama manusia, semua ada benda ni. Cuma contoh yang berbeza-beza yang kita menghadapi dalam hidup. Hakikatnya, kita akan merasakan nikmatnya itu bila mana perkara itu telah pergi daripada kehidupan kita dan juga berlalu. Baru kita akan ingat. Berapa ramai juga kita tengok, bila dia dah meninggal dunia, barulah kita akan kata, dulu lama tak jumpa dia ni. Tapi bila dia masih hidup, dia ajak kita keluar minum, kita tak pergi. Bila dah meninggal pun kita sembang kata, lama aku tak jumpa dia. Dia tengok dah meninggal dah. Sedangkan waktu dia hidup, kita mungkin buat tak tahu dia. Benda ni saya pun terasa jugalah. Sebab saya pun jenis yang mana kadang-kadang tak reply WhatsApp orang. Saya bukan saja tak reply kadang-kadang, tapi sebab kadang-kadang tak perasan. Sebab benda ni untuk diri sendirilah. Kadang-kadang WhatsApp orang saya tak reply bukan sebab saya sombong atau tak. Kadang-kadang contoh, orang WhatsApp tu kuliah macam ni, kita tak reply tu kuliah, mungkin lepas kuliah dia dah pick up bawah-bawah dah. Orang ingat kita sombong, lepas tu orang pun kecil hati macam tu. Jadi nak katakan sama kat kita, diri kita ni,
kawan kita itu kita akan hargai bila dah tak ada. Dia dah mati baru kita kata, ish, rugi aku tak kawan dia. Tapi waktu hidup kita tak reply WhatsApp dia. Itu saya kata kat diri saya sendiri dan juga kesama kita lah benda tu. Sebab nasihat ni untuk diri kita bersama. Bukan hanya untuk orang berada mendengar di bawah, tapi untuk kita berada di atas juga. Jadi sebab itulah kita kena menghargai nikmat yang mana kita ada di dalam kehidupan yang mana yang sementara ini. Jadi itu berkaitan Abdullah bin Mas'ud. Nanti insya-Allah kita akan sambung berkaitan sahabat-sahabat yang lain pula. Semalam kita dah Khubayb bin Adi. Hari ini kita bersama dengan kita sebutkan Ibnu Mas'ud. Nanti mungkin kita bersama Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuk kita, iaitu kitab kita Da'watul Anbiya, iaitu berkaitan rintihan ataupun doa para nabi. Iaitu Da'watul Anbiya berkaitan doa-doa yang mana dibaca oleh para nabi yang terdahulu. Sebabnya kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak doa-doa yang mana dibaca ataupun dipraktikkan oleh para anbiya. Nabi-nabi terdahulu dalam apa-apa misi, mereka akan membaca doa. Mereka meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di sini dalam muka surat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Antara doa Nabi Musa yang lain adalah tak kala baginda diutuskan kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyeru kepada Islam. Musa memohon agar Allah memudahkan baginda dalam menyampaikan mesej dan menerangkan agama. Jadi kita sampai kepada bab berkaitan kisah Nabi Musa. Iaitu Nabi Musa ini dia diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Jika kita tengok di dalam Al-Quran, antara yang banyak ataupun antara ayat ataupun nama Nabi yang paling banyak dalam Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa ni antara yang mana paling banyak disebutkan nama dia dalam Al-Quran. Bukanlah nama yang disebutkan Al-Quran Nabi Muhammad. Walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukanlah nama baginda Nabi SAW paling banyak disebut. Demikian juga bukan juga Nabi-Nabi yang lain yang paling banyak disebut. Tetapi antara yang banyak nama disebut, Nabi Musa. Nabi Musa juga adalah termasuk dalam huwa a'zam, antara Nabi dalam kalangan Bani Israel yang mana yang terbaik. Walaupun Nabi-Nabi yang lain semua anbiya adalah mereka terbaik, tapi antara yang mana mempunyai kedudukan tertentu dan kisahnya diketahui ramai dalam agama lain pun adalah berkaitan Nabi Musa. Tapi kita kena ingatlah, Nabi Musa yang kita katakan ni taklah sama macam masuk Musa yang kita kata semalam itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Musa. Wahai Muhammad, uzkur, sebutkanlah kisah berkaitan Nabi Musa yang mana ada dalam Al-Quran ini. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk apa? Uzkur, ceritakanlah, sampaikanlah kepada umat engkau ini kisah berkaitan Nabi Musa apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi bila Allah yang suruh Rasulullah cerita kita tentang kisah Nabi Musa apa ada yang ada dalam Quran, kita kena ambil lah, kita kena tahu mesti ada sesuatu benda, mesti ada sesuatu perkara yang penting. Kalau tidak, Allah tidak perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk buat apa? Untuk cerita. Jadi sebab itu kita kena mengetahui kisah Nabi Musa ni panjang. Kisah daripada kecil, kemudian kisah bila mana dah meningkat dewasa, kemudian dakwah dia, apa yang terjadi setelah mana lari daripada Fir'aun, lepas tu pun apa peristiwa terjadi, macam-macam kisah Nabi Musa ni. Sebab tu tidak pelik jika Nabi Musa ni nama dia disebutkan lebih kurang 136 kali dalam Quran. 136 kali bukan jumlah bilangan yang kecil, tapi bilangan banyak. Itu jumlah nama Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan kisah berkaitan Nabi Musa ini disebutkan dalam Al-Quran, dia ada 3 atau 4 surah utama yang menceritakan kisah tentang Nabi Musa. Banyak surah lain menceritakan juga, tapi 3 atau 4 ini surah yang mana banyak menceritakan tentang baginda. Yang pertama surah Al-Baqarah. Kita tahulah tajuk Al-Baqarah pun memang berkaitan Nabi Musa. Yang kedua surah Taha. Dan juga yang seterusnya adalah surah Al-A'raf. Ini antara surah-surah yang mana menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Musa. Dalam kisah Nabi Musa ada banyak watak. Watak Fir'aun, watak Qarun, dan juga kita akan mengetahui ataupun mendengar juga watak berkaitan orang-orang Bani Israel ketika itu, yang mana banyak dan ramai ketika itu. Kita juga akan bercerita tentang Khadir ataupun Khidir. Jadi sebab tu dalam kisah Nabi Musa saja banyak watak-watak yang muncul. Seperti mana watak isteri Fir'aun pun antara wanita yang terbaik dalam dunia. Sebab itulah kenapa kisah Nabi Musa ni disebutkan 136 kali nama Nabi Musa. Sebab banyak watak, banyak watak-watak ataupun banyak kisah-kisah yang ibrahnya kita dapat ambil dalam kisah ni. Sebab tu tak pelik
kenapa banyak kali disebutkan nama Nabi yang mulia ini di dalam Al-Quran. Nama Fir'aun apa itu wallahu alam, itu Al-Quran tidak menyebutkan dengan lebih terperinci. Tetapi itu ada juga ulama yang menyebutkan nama dia adalah Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab. Tapi Fir'aun banyak, kita tahu Fir'aun tu jawatan. Fir'aun bukan nama, dia adalah jawatan. Jadi jawatan ataupun orang yang menduduki jawatan tu banyaklah. Banyaklah Fir'aun itu, Fir'aun ni, Ramses dan lain-lain, banyak nama-nama. Jadi salah satu yang disebutkan, dikatakan nama dia Al-Walid bin Mus'ab. Tapi dalam Al-Quran tak sebut nama itu secara spesifik. Ini adalah hanya pandangan ulama-ulama tafsir yang mana berkaitan hal ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innahu kana mukhlasan. Iaitu ada ayat juga, ada qiraat menyebut mukhlisan. Ada dua bacaan, ada qiraat sebut mukhlisan, ada yang mana menyebutkan seperti mana yang ada dalam Quran kita sekarang ini. Ada beza tak antara dua maksud dia? Kalau mukhlasan, maksudnya sesungguhnya Nabi Musa itu adalah Nabi yang dipilih. Kalau kita baca innahu kana mukhlisan, sesungguhnya Nabi Musa itu adalah Nabi yang ikhlas dalam ibadah. Jadi dua-duanya ada bacaan, ada qiraat berkaitan hal itu. Kalau kita buka dalam Al-Quran sekarang, dia baca mukhlasan, bukan mukhlisan. Maksud mukhlisan adalah Nabi Musa, Nabi yang mana yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi nak menunjukkan kepentingan ikhlas. Sebabnya, jika kita ibadah tidak ikhlas kepada Allah, itu termasuk apa? Itu termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Dia tetap juga dosa. Jangan bila kita sebut kecil, kita anggap, ni kecil je ni. Bukan, tak boleh macam tu. Sama juga bila ada perbahasan berkaitan kabair ataupun sagair. Contohnya dalam bab yang kita sebutkan, makan dan minum menggunakan bekah yang mana diperbuat dakwah. Kita tahu haram, ada hadis mengharamkan. Tetapi ulama bahas adakah termasuk dia kabair ataupun sagair, termasuk dosa besar ataupun dosa kecil. Berkaitan makan dan minum bekah dakwah. Ada perbahasan itu, kita elakkanlah daripada nak minum bekas emas sebab ada hadis larangan. Jadi kita nak katakan bila kita dengar perkataan kecil, kita janganlah, tak apalah kecil je, tak bolehlah begitu. Jadi insya-Allah kita berehat sekejap 15 minit. Lepas ni kita bersambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sekejap, tengok ramai dah ngantuk dah, tak apa kita rehat sekejap. Selalu pun memang 45 minit rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tak buka ya? Ni dah orang dah. Tes. Tak ada. Boleh lagi. Bateri tinggal 2 je. Bateri ada lagi ni. Dah ada lagi. Tak apa, tapi dia masuk live, masuk record kat kan? Sebab ni dah on lah. Ni dah. Tes ujian suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan sambung perbahasan kita. Iaitu kita akan lihat ketika mana tadi kita menyebutkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah huwa a'zabu anbiya min Bani Israel. Maksudnya dalam kalangan Bani Israel, dia antara Nabi yang mana paling a'zam. Bukanlah dalam kalangan semua Nabi, tak. Kita ketahui Nabi SAW adalah penghulu kepada segala para Nabi. Tetapi dalam kalangan Bani Israel, Nabi Musa lah yang mana mempunyai kedudukan yang mana agak sikit dia a'zam, kedudukan yang tinggi dalam kalangan Bani Israel. Ketika mana Nabi Musa hendak bertemu ataupun untuk berjumpa dengan Fir'aun, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa tertentu yang mana supaya diberikan kemudahan. Antara doa yang mana menarik adalah qala rabbi shrah li sadri, iaitu Nabi Musa meminta supaya sadr, dada Nabi Musa ini diberikan, dilapangkan. Kita bila sebut perkataan sadri, kita akan teringat satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah, ataupun disebut juga dengan surah Asy-Syarah. Surah ini kalau kita tengok, ayat yang pertama adalah disebutkan alam nashrah laka sadrak, iaitu bukankah kami telah melapangkan, dia tengah ni, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi nak menunjukkan kelapangan dada itu perkara yang penting dalam kehidupan kita.
Sebab itu Nabi Musa doa dia juga supaya diberikan kelapangan pada sadar, pada dada. Demikian juga ayat pertama surah Asy-Syarah ataupun surah Al-Insyirah. Doa ataupun maksudnya pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan doa, pertanyaan Allah. Bukankah kami telah melapangkan dada engkau wahai Muhammad? Kita tengok ayat ni ada alam, iaitu istifham. Mungkin kita akan timbul pertanyaan, kenapa Allah bertanya? Adakah Allah tidak tahu? Bukan itu maksudnya. Kerana istifham dalam bahasa Arab ada banyak makna dan banyak tujuan. Salah satunya kita tengok dalam Quran ataupun dalam ilmu balaghah dan lain-lain, ada istifham. Pertanyaan ini adalah untuk takrir, iaitu untuk mengakui benda tersebut. Itu yang pertama. Ada juga istifham adalah istifham inkari. Itu pertanyaan untuk mengingkari. Dia tanya bukan sebab dia nak tahu, tapi dia tanya sebab dia nak kritik benda tersebut. Seperti mana apa yang mana dilakukan oleh pengikut-pengikut ataupun orang yang menentang Nabi Nuh. Bukan pengikut Nabi Nuh, tapi umat Nabi Nuh yang menentang beliau. Iaitu anu'minu laka. Adakah kami nak beriman dengan kau wahai Nuh? Ada pertanyaan iaitu istifham. Adakah pertanyaan ni dia nak jawapan? Tidak. Dia tanya sebab nak mengingkari. Takkanlah kami ni nak ikut engkau? Itu maksudnya. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab, pertanyaan ada banyak. Ayat yang mana alam nashrah laka sadrak, ini bukanlah bermaksud Allah tak tahu. Tetapi maksudnya yang mana kita sebutkan, ada kadang-kadang istifham itu adalah untuk takrir, untuk mengakui benda tersebut. Okey, kita sebutkan juga istifham pertanyaan maksud yang lain. Ada istifham li tahkir. Pertanyaan sebab nak merendahkan orang. Ini kita ketahui banyak. Iaitu contohnya kalau kita katakan dalam bahasa Arab, ahazal lazi madahtahu kasira. Maksudnya, adakah benda ni je kau nak kata banyak? Benda macam ni kau nak kata banyak? Contohnya, duit. Kita ada duit. Kita kata duit ni banyak. Lepas tu kawan kita nak kata kita, ahazal lazi madahtahu kasira. Benda macam ni, duit banyak ni je kau kata banyak? Dia tanya. Ada tapi pertanyaan ini adalah li tahkir, untuk merendahkan orang tersebut. Jadi sebab itu kita katakan berkaitan istifham dalam bahasa Arab, dia ada banyak maksud dan banyak tujuan. Sebab tu bila orang bertanya, bukan kadang-kadang bukan semua tujuan bertanya dia nak jawapan, tidak. Tetapi untuk merendahkan seseorang itu ataupun pertanyaan itu kadang-kadang dia ada tujuan-tujuan dan yang lain. Jadi sebab tu kalau kita orang dia tanya, dia nak kata kat kita, dia kata aku tak kata kat engkau pun, aku tanya aja. Kita kata balik, tanya ada banyak maksud. Ada tanya nak merendahkan kita. Dalam kehidupan kita banyak macam tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita buat-buat tanya, tapi kita tahu dia dah tahu jawapan tu. Dia tanya sebab nak memperlekehkan kita. Jadi kalau kita tengok dalam sudut balaghah bahasa Arab, ya ada istifham itu ada banyak maksud dan makna. Cuma dalam bahasa Melayu kita ni pertanyaan satu je lah. Saya tak tahu lah bahasa Melayu, mungkin ada pakar bahasa Melayu mengetahui pertanyaan mungkin ada maksud-maksud yang lain. Tapi bahasa Arab dia ada pelbagai dalam istifham. Apa maksud ayat yang kita katakan tadi? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan, meluaskan dada engkau wahai Muhammad? Perkataan kalau kita tengok nashrah, dia memberikan maksud yang mana, maksud yang banyak dan juga maksud yang pelbagai. Jika kita lihat dalam bahasa Arab, kalau syarraha masuk operation, pembedahan dada. Jadi ayat ni adakah nak menunjukkan peristiwa pembedahan dada Rasulullah dulu? Adalah ulama berpandangan sedemikian rupa, tapi pandangan ni dikritik lah. Kerana maksud kelapangan dada ni, kelapangan dada yang sebenar kita katakan. Lapang, dipermudahkan urusan pada dada, pada saudara kita. Kalau kita ini mungkin ada masalah pada jiwa kita, nak buat kerja yang senang pun tak boleh. Contohnya kalau kita mungkin diberikan satu benda yang mudah aja, mungkin cikgu kita suruh buat sekian-sekian, ataupun kawan kita minta tolong sekian-sekian, benda tu benda yang simple, benda yang mudah. Tapi kadang-kadang otak kita fikir banyak masalah, hati kita bergelora, benda yang simple pun jadi susah. Sebab itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada Rasulullah kelapangan dada. Dan kenapa Nabi Musa pun minta Rabbi syrah li sadri, ya Allah, engkau lapangkanlah dada aku ini. Sebab itu ini antara perkara yang kita tak nampak sebenarnya. Benar kita sia-siakan kelapangan dada. Itu perkara yang besar. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita ini dapat tension ataupun dapat rasa down disebabkan dada yang tidak lapang. Maksudnya dada kita, dalaman kita, qalb kita.
Bukanlah dada kita di luar ini. Kalau dada kat luar yang ni, ustaz kita lah menang kat belakang kan, sebab selalu pergi gym. Tapi kita katakan adalah dalaman jiwa kita itu, jiwa yang lapang. Itu yang mana diminta oleh Nabi Musa ketika mana dia hendak berhadapan dengan Firaun. Jadi kita katakan alam nasrah di sini, ada pandangan mengatakan peristiwa pembelahan dada Rasulullah, ada mengatakan tidak, sebaliknya. Ia adalah berkaitan diberi kelapangan dada pada Nabi SAW dalam dakwah. Jadi benda yang penting dalam dakwah, lapangan dada. Dan demikian dalam kehidupan kita. Dan juga maksud kita dengan apa kata mufassir ketika menafsirkan alam nasrah laka sadrak. Kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah wasi'an, dada yang luas. Yang pertama. Al-Qurtubi mengatakan dilembutkan jiwa. Maksudnya Rasulullah dilembutkan jiwa. Sebab tu banyak hadis yang menunjukkan Rasulullah menangis. Kita dah sebut tadi, Rasulullah anak baginda wafat menangis, tapi tak meratap. Demikian juga bila mana mengingati umat, baginda akan menangis. Demikian juga di akhirat, hadis syafaat, Rasulullah sujud lama, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan irfa' ra'sak, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Nak katakan Rasulullah ni, hati baginda ni lembut. Seperti mana kata Al-Qurtubi, maksud alam nasrah di sini adalah diberikan kelembutan pada sadr, iaitu pada dada. Okey, sebab itulah juga ulama-ulama terdahulu ada mengatakan inna jannati wa bustani fi sadri. Itu maksudnya inna jannati, sesungguhnya syurga aku, wa bustani, dan juga taman kebun-kebun aku, fil qalbi ataupun fi sadr, berada pada jiwa aku. Tanaman kebun kita, syurga kita berada di dalam jiwa kita. Maksudnya diberi ketenangan. Bukanlah syurga hakiki sekarang ni berada dalam saudara kita, bukan. Tapi maksudnya diberikan ketenangan jiwa, berada di dalam hati. Sebab itulah doa Nabi Musa ini penting. Kita selalu baca waktu kecil-kecil kat sekolah, ataupun masuk mana-mana kita baca Rabbi syrah li sadri. Tapi mungkin kita tak hayati, kita terlupa, terlepas pandang berkaitan apa yang mana disebutkan oleh Nabi Musa ini. Kita tengok ayat yang kedua, surah Al-Insyirah. Wa wada'na anka wizrak, iaitu dan kami telah menghilangkan bebanan daripadamu. Maksudnya Allah telah mengangkat, menghilangkan bebanan daripada berada pada Rasulullah SAW. Apa kita dengar maksud wada'na? Wada'na kalau menurut para mufassir adalah kami menanggalkan. Maksudnya walaupun wada' kita tahu meletakkan, tapi di sini adalah maksudnya menanggalkan, menghilangkan. Menghilangkan apa di sini? Disebutkan di sini wizrak. Wizr, kalau kita tengok maksudnya boleh jadi gunung ataupun benda yang berat. Maksudnya Allah menghilangkan di belakang Rasulullah wizr, gunung yang berat. Apa maksud gunung? Bebanan. Allah menghilangkan di belakang Rasulullah itu adalah dosa-dosa umat baginda. Adakah Rasulullah menanggung dosa umat baginda? Tidak. Tetapi disebabkan Rasulullah selalu sangat ingat kat kita, sehingga Rasulullah merasakan seolah-olah dosa umat baginda Rasulullah tanggung. Sebab itu Rasulullah merasakan bebanan itu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat wa wada'na anka wizrak, dan kami telah melepaskan bebanan wizr. Wizr kita katakan seperti bukit yang berat yang berada di belakang kau. Kita tengok kata Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi menafsirkan adalah zunubu ummatik. Imam Baghawi mengatakan zunubu ummatik, maksudnya Allah mengangkat dosa umat-umat engkau daripada berada di atas belakang engkau. Sebab Rasulullah rasa bertanggungjawab terhadap kita. Kita buat apa ke, kita buat salah, Rasulullah seolah-olah merasakan baginda menanggung kepada kita. Sebab itu Allah turunkan ayat ni nak bersihkan, nak kata engkau tak menanggung dosa umat engkau. Itu maksud yang mana nak disebutkan. Dan juga kita katakan Al-Qurtubi juga menyebutkan benda yang sama. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, mengatakan waqila. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebutkan waqila, dikatakan itu maksudnya pandangan-pandangan yang bukan pandangan yang muktamad lah. Dia ada pandangan-pandangan yang lain. Contohnya kalau kita tengok kitab-kitab fiqh ke, kitab tafsir, bila sebut waqila dikatakan, itu nak menunjukkan pandangan yang utama tu di atas banyak lagi. Tapi waqila ni pandangan-pandangan sampingan yang ada. Dia masih muktabar, tetapi ia bukanlah pandangan yang menunjukkan pandangan yang lebih utama. Itu kalau dalam kitab fiqh lah, kalau kita boleh interaksi dengan perkara itu. Sebab itu pengajaran kita dapat daripada ayat ni, bila mana Allah wa wada'na, Allah telah melepaskan daripada Rasulullah wizr yang berada di belakang itu, nak menunjukkan kalau kita orang biasa, Rasulullah tak apalah maksum.
kita orang biasa ini, bila mana dosa berada pada diri kita terlalu banyak, menyebabkan kita tidak tenang. Ayat pertama Allah menyebutkan tentang dilapangkan dada. Sebab apa Rasulullah dilapangkan dada? Yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Allah telah hilangkan bebanan yang berada di belakang itu. Bebanan apa? Kita dah sebut tadi, Al-Baghawi kata zunubu ummatik, dosa-dosa umat. Nak menunjukkan dosa yang berada pada kita ini menyebabkan kita rasa tak tenang. Sebab tu ada riwayat yang mana menunjukkan bahawasanya wal ismu mahaka fi sadrik. Dosa itulah yang mana menyebabkan jiwa kita ini tidak tenteram. Kita rasa tak aman. Sebab itulah dosa ini kita cuba untuk elakkan, walaupun hakikatnya kita melakukan kesalahan tiap hari. Dan mungkin tiap masa dan waktu kita tak dapat lari daripada kesalahan. Mana ada orang yang maksum dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kita perlu untuk meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok orang yang mana rasuah ataupun orang yang mana ambil duit haram, adakah dia tenang? Tidak. Dia dapat duit tu. Duit tu dia dapat. Tapi adakah dia mendapat ketenangan? Telah tentulah dia tidak mendapat ketenangan tersebut. Sebab itulah Rasulullah sebut wal ismu mahaka fi sadri. Dosa itu benda yang mana dia selalu berada di dalam jiwa seseorang itu menyebabkan tak tenteram. Jadi berdasarkan ayat kedua surah Al-Insyirah ni, kita dapat ketahui bila mana diangkat kesalahan itu daripada kita menyebabkan jiwa kita merasa tenteram. Rasulullah tak ada dosa. Rasulullah maksum. Tetapi Rasulullah merasakan seolah-olah berdosa. Itu maksudnya. Yang seterusnya adalah allazi anqadha zahrak, yang mana benda tersebut yang memberatkan belakang engkau. Bila kita sebut perkataan anqad, anqad maksudnya adalah bunyi bebanan yang berat. Iaitu anqad itu adalah perkara yang mana berada di belakang. Bila mana disebutkan ayat ini, perkara itu kita nak katakan dia berada di belakang, seolah-olah berada di belakang Rasulullah, nak menyebabkan ada bebanan. Kan kita kata awalnya tadi seperti wizard, seperti bukit yang berat. Kemudian ayat surah menyebutkan anqad. Anqad nak mengatakan bunyi sesuatu. Kalau kita tengok di dalam tafsir disebutkan wa huwa sautul qafi. Anqad tu adalah bunyi, ada bunyi tertentu, bunyi yang ringan sikit. Contoh kita letak barang, ada bunyi. Itu anqad. Anqadha zahrak. Bila mana nak katakan ada bunyi tertentu yang menyebabkan adalah bebanan yang kita katakan. Itu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membebaskan ataupun telah melapangkan hati Rasulullah daripada merasakan perkara tersebut. Jadi berdasarkan beberapa ayat, 3 ayat dalam surah Al-Insyirah ini, kita dapat ketahui bahawasanya dosa itulah yang mana menyebabkan seseorang itu berasa tidak tenang dan berasa ada masalah-masalah tertentu di dalam kehidupannya. Kita katakan juga mungkin ada orang bertanya, habis tu Rasulullah juga maksum, tapi Rasulullah ada masalah. Kerana kita kena ketahui ada kalanya Allah menguji seseorang Nabi itu untuk mengangkat darjat dia. Tetapi Allah menguji kita untuk menghapuskan kita daripada dosa. Itu berbeza. Para anbiya, sebab itu kenapa Rasulullah wafat. Dalam keadaan kita nampak hadis-hadis Rasulullah wafat, nampak Rasulullah seperti mana ada sakit. Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain menafsirkan ataupun menyebutkan hikmahnya supaya Rasulullah dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan suci sepenuhnya, clean. Sebab itu kenapa dalam hadis kewafatan Rasulullah nampak peristiwa-peristiwa yang mana kita tengok kita bersedih. Tak nafikan ada jugalah hadis yang tak sahih berkaitan itu kita tak terima. Berkaitan hadis-hadis yang sahih memang peristiwa Rasulullah wafat ada kesakitan. Ada sakaratul maut itu. Innalil mauti la sakarat. Kematian itu ada sakitnya. Ada sakarat, iaitu ada rasa macam jiwa macam mabuk sikit, tak dapat berfikir dengan waras. Jadi itu nak mengatakan bila para anbiya diuji untuk mengangkat darjat mereka, untuk bagi mereka clean sebetul-betulnya. Untuk kita manusia yang penuh dengan dosa, ujian itu adalah supaya kita dapat bertemu dengan Allah juga, kita kehilangan ataupun dosa-dosa kita dipadamkan. Kerana apa? Kerana dosa dipadamkan bukan hanya dengan kita beristighfar, tapi banyak benda. Contohnya dosa kecil. Dosa kecil dipadamkan dengan apa? Dengan berwuduk. Kharaja min wajhihi khati'ah. Kita wuduk, keluar daripada muka kita ayak itu dosa-dosa kecil. Tangan kita dan juga anggota yang lain. Demikian kita berjalan menuju ke masjid dan juga banyak lagi ibadah-ibadah lain yang menyebabkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mungkin kita akan bertemu pada pertemuan pada kali yang lain sebab ada tetamu kita Ustaz Faiz dan kita nak menaikkan tetamu lagi. Saya berhenti di sini.
InsyaAllah kita akan terbalik ya. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.